Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idha syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah dan mengulang-ulang menyebut, mengulang-ulang menzahirkan, mengulang-ulang untuk kita melahirkan perasaan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terlalu banyak. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya kerana terlalu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi duha yang mulia ini, alhamdulillah dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama sekali dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan iman dan juga Islam, alhamdulillah, yang tadinya sedang sibuk bekerja, yang tadinya mungkin sedang sibuk memasak ataupun yang sedang membuat macam-macam urusan kehidupan, tetapi diberikan ruang waktu oleh Allah, dipermudahkan dalam urusan dia, dalam kesibukan itu tidak terlepas daripada mengikuti majlis ilmu pada pagi duha yang mulia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mengikuti ni jangan lupa nanti like, jangan lupa nanti share, jangan lupa nanti untuk tag nama kawan-kawan. Mudah-mudahan ramai lagi yang mendapat manfaat dan kebaikan insya-Allah. Pada pagi ini kita akan menceritakan serba sedikit perkara yang berkaitan dengan urusan solat. Urusan solat. Dengan tujuan apa? Bukan bermaksud bila saya ceritakan tentang solat, maknanya solat saya sudah sempurna. Bukan begitu maksud dia. Bukan maknanya kalau kita sebut tentang solat, maknanya solat kita inilah adalah yang terbaik. Jawapannya tidak juga. Solat kita ni masih banyak kekurangan. Solat saya sendiri banyak ada kelemahan, banyak ada kesilapan. Tetapi kita pelajari bersama-sama mana ruang dan peluang untuk kita tingkatkan dan kita perbetulkan, maka kita tingkatkan dan perbetulkan bersama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan mereka yang mendirikan solat dan menyempurnakan solat mereka. Saya fikir yang datang, yang hadir, yang online berada dalam talian saat ini, semua daripada kalangan kita, di kalangan orang-orang yang mendirikan solat. InsyaAllah tidak ada di kalangan kita ni yang orang yang tidak solat. Terutama solat-solat wajib lah yang kita highlight ni. Tetapi pada masa yang sama, kita tak maulah solat kita ketika kita berumur 40 tahun ni sama dengan solat kita masa umur 13 tahun contoh. Solat kita yang sekarang kita berumur 50 tahun ni, kita tak maulah kalau boleh solat tu sama juga macam kita dulu solat masa umur 15 tahun. Mungkin 15 tahun kita tidak tahu sangat makna surah Al-Fatihah. Tapi sekarang bila kita sudah meningkat umur, meniti usia, semakin dewasa, sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah tu dari segi makna dan penghayatan, masa kita baca tu kalau boleh tercetus dalam hati kita memaknakan bacaan ketika dibaca. Paling kurang macam itulah. Tapi kalau boleh sampai kepada tahap khusyuk, sampai kepada tahap menghayati, sampai kepada tahap mendalami, itu alangkah baiknya. Yang penting ada peningkatan.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ialah melihat kepada mana ruang dan peluang untuk kita tingkatkan. Jadi Alhamdulillah yang sudah berada dalam talian. Saya lihat nama yang ada depan saya ni, Nurlela Abu Bakar. Alhamdulillah respon. Saleha Taha, Waalaikumsalam. Natila Hisham, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat bidadari syurga. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Jamiah Hamid. Okey. Siapa yang ada dekat situ, kalau video jelas, kalau audio jelas, boleh berikan respon kat bawah tu. Berilah kata-kata semangat yang baik pada kawan-kawan kita juga. Al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Kalimah yang baik itu termasuk dalam kategori sedekah. Jadi Alhamdulillah. Hari ini kita nak cerita menyentuh perkara yang berkaitan dengan solat. Okey. Apa tajuk kecil yang kita ingin sampaikan? Kita akan pergi kepada rukun solat. Kita akan pergi kepada rukun solat. Sheila Malik kata dia, Alhamdulillah jelas audio terbaik. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada rukun solat. Kalau dalam kitab pembelajaran kita tu, Safinatun Najah, masing-masing boleh buka pada muka surat 35. Siapa ada kitab Safinatun Najah yang tipis tu, yang warna hijau tu, yang kat luar tu ada gambar kapal. Siapa yang sebelum ni pun ada ikuti pelajaran di bersama kita sebelum ni secara offline, secara bukan dalam talian, tengok muka surat 35. Rukun-rukun solat itu ada 17 perkara. Rukun solat. Okey. Sebelum kita cerita masuk kepada rukun solat yang pertama, ada beberapa perkara yang perlu kita tambah sikit maklumat. M. Sabri Ismail kata dia audio dan video jelas. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat solat. Baik. Terima kasih. Jazakumullah. Okey, di antara perkara sunat sebelum kita nak melaksanakan solat, apa dia? Antaranya ialah kita sunat melaungkan azan dan juga melaungkan iqamah. Dengan catatan azan itu sah. Azan yang dilaungkan itu sah sekiranya yang melakukan azan itu yang pertama sekali orangnya mesti adalah orang Islam. Yang azan tu adalah orang Islam. Azan ni merupakan salah satu daripada amalan yang baik. Dan kita azan ni bukan semata-mata hanya ketika masuk waktu solat. Banyak keadaan dan situasi yang lain daripada masuk waktu solat, kita juga dianjurkan supaya azan. Sebagai contoh, bagi orang yang nak bermusafir, sunat azan. Sebagai contoh, bila melihat kebakaran, kita disunatkan azan. Sebagai contoh, kalau kita nak menjalankan rawatan bagi seseorang yang mungkin sedang diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin dan sebagainya, maka salah satu daripada bacaan yang boleh kita laungkan adalah namanya seruan azan. Cuma azan ni, bila nak melakukannya, untuk dikira sebagai azan tu sah, yang pertama sekali, orang yang melakukan azan itu mestilah orang yang beragama Islam. Itu yang pertama sekali. Orangnya beragama Islam. Baik. Kemudian, yang kedua, mestilah orang itu orang yang telah mumayyiz. Mumayyiz. Bukan baligh. Mumayyiz. Kalau baligh ni, seawal paling cepat umur 9 tahun Hijriah. Paling lambat umurnya 15 tahun Hijriah. Atau ketika umur tersebut didatangi haid ataupun telah keluar mani, itu kita sebut namanya baligh. Tapi kalau mumayyiz, sekira-kiranya yafhamul khitab, sekira-kiranya mula boleh faham percakapan, wa yaruddu, dan dia boleh jawab semula dengan apa yang dipercakapkan kepada dia. Itu dikira-kira sudah mumayyizah. Ataupun dia berkemampuan, sudah ada kemampuan untuk membezakan yang mana bersih, yang mana kotor. Tak adalah dia ambil najis-najis, dia bawa masuk mulut. Itu namanya mumayyiz. Kira-kira umur berapa mumayyiz? Kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun. Ikutlah keadaan seseorang tu. Jadi kalau dah mumayyiz, bila dia azan, ceritanya azan dia sah. Kita kan nak solat ni kan? Kalau azan Okey. Yang ketiga,
Orang yang azan itu mestilah orang lelaki jika yang dia laungkan azan itu untuk para jemaah lelaki. Dan juga yang keempat, azan itu sah, azan solat sah apabila sudah masuk waktu solat, kecuali solat subuh. Sebab azan solat subuh ni kan ada dua. Pada zaman Nabi SAW juga dilaksanakan azan subuh sebanyak 2 kali. Sekarang ni kalau kita lihat di sebahagian negara Islam, ada sebahagian tempat yang melaksanakan solat subuh, azan subuh 2 kali. Azan subuh yang kedua yang menandakan masuk waktu subuh lah, fajar sadiq tu. Kira-kira kalau kita sebutkan, kalau kata subuh 5.45 sebagai contoh, maka itu dikira azan yang kedua 5.45. Habis azan yang pertama tu kira-kira lebih kurang lah 1 jam sebelum daripada itulah. Setengah jam hingga 1 jam sebelum daripada, tengok pada negara, tengok pada keadaan, sebab terbit fajar kadzib tersebut. Baik, jadi ceritanya azan kalau nak sah, azan yang menunjukkan masuk waktu solat mestilah dilafazkan, dilaungkan apabila masuknya waktu solat. Maknanya kalau zuhur, masuk waktu zuhur baru azan untuk zuhur tu sah. Masuk je waktu maghrib baru azan. Maka azan yang diazankan dengan tujuan masuk waktu maghrib, barulah azan itu dikira sah. Senang cerita masuk waktu solat. Tapi kalau waktu subuh tadi yang kita cerita, disunatkan supaya kita azan sebanyak 2 kali. Azan yang pertama tujuan dia lebih kepada membangunkan orang yang sedang tidur. Sama azan dia. Dan azan yang kedua apabila masuknya waktu solat subuh, untuk mengajak, memanggil orang melaksanakan solat. Sunat untuk kita bertaswib pada kedua-dua azan. Kalau azan subuh tu biasanya ada tambahan, as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Ada tambahan. Tapi kalau dalam lafaz azan yang lain tak adalah lafaz taswib tersebut. Okey, baik. Alhamdulillah. Kemudian, ni kita nak masuk bab solat ni. Maka kita nak cerita azan sikit. Kita nak cerita juga dengan iqamah. Kenapa? Sebab azan ni satu seruan yang sangat penting. Kan dalam satu mafhum hadis Nabi SAW ada menceritakan apabila dilaungkan azan sahaja, maka apa yang berlaku kepada syaitan? Apa yang berlaku kepada syaitan? Maka syaitan akan melari sejauh-jauhnya, dia tak mau dengar azan. Walahu durat atau kama qal, sehingga syaitan tu lari dalam keadaan terkentut-kentut. Kerana tidak suka, kerana tidak senang, kerana tidak seronok, kerana tidak minat dengan namanya seruan azan. Kita pula yang nak solat ni, kita ni nak solat, nak memperhambakan diri kita kepada Allah. Kita ada musuh luaran, musuh dalaman. Musuh luaran kita namanya syaitan, iblis, bisikan-bisikan mereka. Musuh dalaman kita adalah hawa nafsu, rasa malas, rasa boring, rasa jemu dengan amal ibadah. Itu hawa nafsu kita. Jadi kedua-duanya adalah musuh yang mesti nak kita atasi supaya solat yang kita laksanakan ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin, sedaya terbaik yang kita mampu. Salah satu daripada usaha kita untuk menyahkan, menjauhkan, menyingkirkan musuh-musuh luaran kita ialah namanya menghalau syaitan-syaitan ni yang bertujuan mendatangi kita, mengganggu kita. Mengganggu kita supaya kita tak jadi solat, atau mengganggu kita ketika kita solat untuk mengganggu kekhusyukan solat kita. Jadi dia memang tujuan dia begitu, dan memang urusan kerja syaitan tu begitu. Maka kita ambil daya usaha untuk menghalang perkara tersebut. Maka salah satu daripadanya, sebelum nak melaksanakan solat, ada urusan namanya azan dan juga iqamah. Okey. Azan dan iqamah macam mana pula kita nak laksanakan? Sebahagian ulama menyatakan bahawa sunat apabila seseorang itu azan dan iqamah dalam keadaan posisinya berdiri. Posisi berdiri. Jadi walaupun sekarang kalau di surau, di masjid, biasanya Bilal dia ada bilik khas
yang ada mikrofon, dalam tu ada PA system, dalam tu ada radio, dalam tu ada jadual bilik tersebut. Walaupun mungkin dia tu tidak kelihatan di hadapan jemaah lain yang ada dalam masjid, tetapi dia tetap juga disunatkan supaya dia azan itu dalam keadaan dia berdiri. Jangan duduk lah. Kalau duduk makruh. Macam saya ni tengah duduk, dia ambil mikrofon, orang tak nampak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia duduk. Orang ingat dengar suaranya dari luar sedap. Rupanya orang yang sedang azan duduk dekat atas sofa macam ni. Sofa warna biru pula tu. Jadi ceritanya ialah dia disunatkan berdiri. Dulu muazzin Nabi SAW sebagai contoh, Bilal bin Rabah, ketika mana beliau melafazkan dan melaungkan azan, dia azan dalam keadaan berdiri. Dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang paling lunak, dengan suara yang paling deras, supaya sebanyak mana tempat pelusuk sampai lafaz azan itu, mudah-mudahan sejauh itu syaitan akan pergi jauh, jangan datang untuk mengganggu orang-orang yang nak melaksanakan solat. Besok orang yang melafazkan dan melaungkan azan ni, besok di padang mahsyar, di akhirat nanti, mereka ni dapat beberapa kelebihan. Antaranya ada disebutkan dalam satu mafhum hadis, al-muazzinun, orang-orang yang melaungkan azan ini, besok atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Besok leher mereka tu yang paling panjang meninggi besok pada hari akhirat nanti. Kira-kira daripada jauh tu, kalau berhimpun ramai-ramai, nampak menonjol satu orang tertinggi sikit, nampak, oh ni tukang azan, oh yang itu tukang azan, oh yang itu tukang azan dulu dekat dunia, yang ini azan. Kerja mulia melaungkan azan. Tuan-tuan, orang lelaki yang sedang menonton ni, saya cadangkan, kalau kita dalam melaksanakan solat di masjid, di surau, seandainya kita ni bukanlah muazzin yang bertugas, bukanlah Bilal yang maknanya bukanlah orang yang berjawatan Bilal, tapi seandainya kita diberi peluang dan ruang untuk melaungkan azan, menyeru orang supaya melaksanakan solat, maka kita buatlah persediaan untuk kita grab peluang tersebut. Sekurang-kurangnya insya-Allah dalam hidup kita ni dapat satu kali kita dapat azan dekat masjid, surau, itu sudah bagus. Mudah-mudahan kalau satu kali pun dah dapat fadilat tersebut, seandainya begitu, alhamdulillah. Okey. Kedua, orang yang melaungkan azan dan iqamat ni sunat. Maknanya dia menghadap ke arah kiblat, kerana kiblat ini adalah arah yang mulia dan dia termasuk dalam kategori perbuatan dan amalan ulama-ulama salaf dan ulama khalaf. Azan dalam keadaan duduk hukumnya sah tetapi makruh. Manakala azan dalam keadaan baring itu lebih makruh lagi berbanding azan duduk. Baring pula mentang-mentang kursi sofanya besar, dia baring gitu, ambil mikrofon, dia terus azan. Ya Allah, macam mana tak dapat bayang. Tapi zaman saya belajar dulu, adalah satu dua kawan-kawan yang muda lagi, jadi dia nakal-nakal sikit kan. Ya, umur belasan tahun, tiba-tiba dapat tugas jadi Bilal surau. Kita pun dengarlah dia azan daripada luar surau tu, sedap. Hayya 'alas salat. Kita dengar sedap. Sekali kita pergi ke depan, masuk bilik Bilal, rupanya tengah baring kat atas sofa. Betul. Tapi bila kita nampak begitu, kita tahu hukum dia makruh, tak elok. Lebih baik kita azan dalam keadaan berdiri. Ini persiapan solat untuk mudah-mudahan, sebab persediaan kita solat ni bukan masa solat saja. Dia perlu sebelum, semasa dan selepas. Yang sebelum, semasa dan selepas, dia ada membantu kita mendapatkan kualiti solat itu sendiri. Sebelum, semasa dan selepas. Jadi yang saya cerita azan dan iqamat ni lebih kepada yang bila? Lebih kepada sebelum kita melaksanakan solat. Okey? Baik. Kemudian sunat kita azan walaupun kita seorang diri ataupun untuk jemaah yang kedua. Kita ada jemaah satu, kemudian datang jemaah yang kedua, sunat juga azan. Ataupun solat yang terlewat sikit kita kerjakan. Orang semua dah sembahyang zuhur pukul 1 tadi, kita ada urusan sibuk, kemudian kita sembahyang pukul 3, terlambat sikit. Tapi masih lagi disunatkan azan. Okey?
Baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada terus rukun yang pertama, rukun solat. Tadi kita dah bacakan dalam kitab Safinatun Najah kita pada muka surat 35. Masing-masing ada kitab ni, mudah-mudahan. InsyaAllah, siapa ni nama? Nur Aini Ahmad. Bidadari semua. Oh, semua sebut bidadari lah. Tak ada sebut bidadara lah. Okey. Tak apalah. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Kalau ada soalan nanti boleh tuliskan di ruang komen. Kalau video jelas, sebut jelas. Kalau ini boleh didengar tak? Faham ke faham? Tentang azan iqamat ni faham ke faham? Kalau faham nanti tulis dekat bahagian ruang komen tu, tulis faham, insya-Allah. Kita syukur walaupun kita dalam ujian esok dah mula PKP di tempat kita di sini di negeri Johor, tapi Allah beri kita ruang yang lain, peluang yang lain, cara yang lain untuk kita kreatif menyampaikan ilmu dan mempelajari ilmu. Dan bila kita diberi peluang yang seperti itu untuk menuntut ilmu, maknanya ada isyarat Allah masih nakkan kebaikan untuk kita. Kenapa saya kata begitu? Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah hendakkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan tambahkan kefahaman dia dalam urusan agama. Jadi bila kita ada peluang macam ni, yang online pada ketika ini, diberikan penambahan faham, pertambahan faham, peningkatan faham, ada benda yang baru kita faham, ada benda baru yang kita tahu dalam urusan agama, maka itu ada isyarat yang baik. Allah menghendakkan kebaikan untuk kita, baik dalam urusan dunia, baik dalam urusan akhirat, dua-dua sekali. Jadi kalau kita diberikan pertambahan kefahaman agama, maknanya syukur, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan jadi sebab murah rezeki kita, jadi sebab makmur kehidupan kita, mudah-mudahan kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Baik, kemudian kita nak pergi kepada rukun-rukun solat. Ada 17 perkara. Apa itu makna rukun? Kalau kita sebut negara, ada rukun negara. Kalau kita sebut wuduk, ada rukun wuduk. Kalau kita sebut agama Islam, ada rukun Islam. Kalau kita sebut iman, ada rukun iman. Kalau kita sebut lagi apa? I'tikaf, ada rukun i'tikaf. Kalau puasa pun ada rukun. Apa rukun puasa? Yang pertama kan niat. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit matahari sampai terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Macam itulah. Maknanya rukun solat maknanya juzuk-juzuk yang tersusun daripadanya hakikat solat, yang mana solat tu tak lengkap tanpa dia. Itu maknanya rukun. Kalau bahasa kampung, bahasa saya lah, kampung saya, benda yang mesti ada dalam sesuatu benda supaya benda itu dapat diterima. Itu bahasa, kira bukan bahasa ilmu lah, bahasa kampung saya. Benda yang mesti ada. Jadi kalau contoh orang, dia cerita rukun Islam. Orang yang namanya Islam mesti melaksanakan 5 rukun Islam. Benda yang mesti ada pada orang Islam. 5 mesti ada. Kalau dicerita rukun iman 6, maknanya dia mesti mengimani 6 perkara. Dia tak boleh ambil 5 saja. Kalau ada orang dia beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, sekali tak percaya kepada qada dan qadar, masalah. Ataupun beriman dengan semua rukun 6, yang kedua tak percaya, tidak beriman kepada para malaikat, pun masalah juga. Dia mesti ada. Sama juga situasi kita, rukun solat. Rukun solat ada 17 kalau ikut pada kitab yang kita pelajari ini. Perkaranya adalah perkara yang mesti ada di dalam solat. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada, nanti solat kita menjadi tidak diterima sebagai solat. Ada orang solat tak baca Fatihah, tak diterima sebagai solat. Ada orang solat tidak melaksanakan sujud, tidak diterima solat. Ada orang solat tak ada niat, lagilah tak diterima sebagai solat. Jadi rukun adalah perkara yang mesti ada. Sekarang ni kita nak pergi kepada apa? Rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Rukun yang pertama ialah namanya niat. Baginda Nabi SAW
pernah menyebutkan dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu baginya pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Niat boleh dapat, dengan niat saja boleh dapat pahala ke? Iya. Adakah dengan faktor niat saja pahala menjadi berbeza? Iya. Hanya niat boleh menjadikan seseorang tu pahalanya jadi banyak? Iya. Sebagai contoh, saya bawa satu contoh. Ada dua orang, kawan, karib. Seorang A, seorang B. Dua ni musafir, berjalan, naik kereta. Tiba-tiba sampai waktu azan, lalu sampai dekat dengan masjid, dua-dua A dengan B ni, dua-dua turun dari kereta masuk masjid. Maka yang A ni, dia masuk masjid, dia masuk ambil wuduk dan dia nak sembahyang. Yang B, dia masuk juga masjid. Ketika dia masuk saja masjid, dia pun berniat. Sahaja aku berniat beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Maka sepanjang lepas tu dia ambil wuduk, dia solat dan sebagainya. Ada beza tak di antara A dengan B ni? Dari segi zahir mata kita sama. Dua-dua orang baik, dua-dua pergi masjid, dua-dua solat dan dua-dua menunaikan kewajipan. Sama dari segi zahir. Tapi dari segi sebaliknya yang tidak kita lihat, B ni tadi, dia pahala dia lebih banyak. Ganjaran yang dia dapat lebih banyak berbanding A. Sebab di sepanjang masa, di sepanjang ketika mana dia berada dalam masjid, mula dia masuk, ambil wuduk, solat dan sebagainya, ketika dia mula masuk, dia berniat iktikaf di dalam masjid. Maka daripada hadis tadi tu menunjukkan kepada apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amal-amal itu dinilai berdasarkan kepada niat. Jadi sebab iktikaf ni perkara yang sunat, kalau tak niat pun tak jadi berdosa, cuma rugi saja. Tapi bagi orang yang berniat iktikaf dalam masjid, maka sepanjang dia berada dalam masjid, dia menuai pahala, padahal niat aja. Jadi nak cerita kepada kita besarnya peranan niat walaupun pada perkara-perkara yang sunat, dapat menambah pahala kita. Tapi kalau pada perbuatan amalan-amalan yang wajib, yang merukunkan niat, maka ketika itu mesti ada niat. Kalau solat tak bolehlah niat, tak apalah tak niat. Tak boleh. Kalau iktikaf, masjid tu hukum dia sunat, tak niat cuma tak dapat pahala saja. Tapi kalau solat, niatnya rukun. Innamal a'malu binniyat. Lepas tu solat ni, dalam solat ni rukun yang 17 ni ulama ada yang membahagi-bahagikanlah di antara rukun-rukun yang 17 ni. Ada sebahagian ulama pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama namanya rukun juga, rukun solat, tapi namanya rukun qalbi, dalam hati saja. Contohnya niat. Ada kemudian namanya rukun qauli, rukun bacaan, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, beri salam. Itu contoh-contoh rukun qauli. Rukun juga, tapi dia bentuk bacaan. Tadi rukun juga. Yang nombor 1 rukun dalam hati. Contohnya niat. Yang kedua rukun bacaan. Disebut rukun qauli. Ada yang ketiga nanti disebut dengan nama rukun fi'li. Perbuatan. Rukuk fi'li. I'tidal fi'li. Sujud fi'li. Ini nama dia rukun perbuatan. Tapi gabungan 3-3 ni jadilah sempurna 17 rukun solat. Jadi yang pertama tadi kita sentuh, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu mestilah berdasarkan kepada niat. Okey. Seterusnya, apa makna niat? Gerak hati sendiri untuk mendirikan solat bersama diikuti dengan perbuatan, dan perbuatannya itu bukan dilakukan secara terpaksa. Itu nama niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Gerak hati untuk melakukan sesuatu perkara, diikuti terus melakukannya. Niat solat begitulah. Gerak hati untuk melaksanakan solat, diikuti dengan terus melaksanakan ibadah solat. Baik. Ada sebahagian ulama dia kata apa peranan niat? Peranan niat ni salah satunya membezakan
yang mana adat, yang mana ibadat. Contoh yang tadi saya bawa tu, iktikaf. Ada orang masuk masjid, dia rehat, baring, tidur dekat belakang masjid. Ada orang yang kedua, dia masuk masjid, niat iktikaf, baring, tidur. Maka orang yang pertama tadi, baring tidur dekat belakang masjid, dia baring secara adat saja. Kerana biasanya orang keletihan akan baring dan berehat. Tapi yang nombor dua, dia bukan sekadar adat, tapi dia dapat pahala ibadat. Ibadat apa? Ibadat iktikaf. Tapi dia tak baca Quran. Ya. Tapi dia tak laksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Ya, kita tahu dia ada kekurangan dekat situ. Tetapi dia masuk ada niat iktikaf. Maka niat iktikaf jadi ibadat. Walaupun dia masuk, baring kat belakang. Jadi niat ni, peranan ni nak membezakan. Yang mana adat, yang mana ibadat. Okey, contoh kedua. Kita bawa contoh-contoh. Ada orang dia bangun pagi, pukul 5 pagi. Dekat rumah dia tak ada makanan. Mungkin dia miskin, mungkin dia susah, ataupun mungkin makanan hilang, ataupun makanan habis. Yang penting makanan tak ada. Lalu dia pun tahan pagi tu tak makan. Sampai pukul 9 pagi tak makan. Tengah hari tak ada makanan, petang tak makan. Sekali dah sampai maghrib, nak dekat isyak, baru makanan sampai. Mungkin dia mangsa banjir ke, mungkin apa ke, tak kisahlah. Tapi ceritanya di sepanjang satu hari tu kan dia tak makan. Tapi adakah dia dapat pahala sebagai orang yang berpuasa? Jawapannya tak dapat pahala. Tak ada pahala ibadah puasa. Tapi dia tak makan, Ustaz. Daripada pagi sebelum subuh tak makan, sampai maghrib tak makan. Dia dapat merasa peluang, merasa keadaan orang yang tak makan sahaja. Tapi tak dapat pahala ibadah berpuasa. Tak dapat. Kenapa? Sebab tidak ada niat. Dia tak ada niat nak berpuasa sunat pada hari itu. Kalau hari itu jatuh pada hari Khamis, walaupun dia lapar, satu hari tak makan, dengan keadaan banjir contoh, ataupun susah, maka niat, kalau dia niat berpuasa, dia tak makan sampai maghrib, maka dia dapat pahala ibadah puasa. Jadi niat itu memainkan peranan, membezakan yang mana adat, kebiasaan, yang mana adalah ibadah. Sebab tu niat sangat penting. Sebab tu kalau solat, mesti ada niat. Cuma sebahagian ulama kita ada menerangkan bahawa kalau kita macam kita melafazkan niat, melafazkan niat itu di sisi ulama-ulama kita hukumnya ialah sunat. Talaffuz bin niyat tu, melafazkan niat tu hukum dia sunat. Contohnya macam kita biasa sebutkan, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Yang kita sebut tu, usalli, sahaja aku solat, fardal maghribi, fardu maghrib. Yang kita solat tu, yang kita sebut tu, sebelum kita takbiratul ihram tu, itu hukumnya sunat. Digalakkan kita sebut. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak membantu hati kita. Jadi kita sebut tu nak mengingatkan hati kita, supaya hati kita tu ingat yang kita ni nak melaksanakan solat fardu maghrib. Sekira-kira kalau dia melaksanakan solat tu, masa dia angkat takbiratul ihram, nanti masa dia angkat takbiratul ihram, dalam hati sudah menjadi teguh dan kuat, sebab sebelumnya dah dibantu oleh lafaz, dah dibantu oleh sebutan, dah dibantu dengan percakapan. Itu tujuan dia, untuk membantu. Kalau kita guna bahasa lain, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala, boleh juga. Pada dasarnya boleh juga. Tapi kenapa kita sebut usalli? Sebab memang kita dulu ambil daripada kitab-kitab Arab, jadi dipindahkan ke buku bahasa Melayu, dikekalkan lafaz Arab usalli fardal maghribi. Jadi yang itu sampai kepada kita, lalu kita pun sudah terbiasa usalli fardal zuhri 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Dah terbiasa. Tapi kita faham kan makna dia? Faham. Usalli, sahaja aku solat, fardal asri, fardu asar, 4 raka'atin, 4 rakaat. Kita faham maksud dia. Kalau faham, okey. Tak ada masalah. Tapi kalau orang yang tak faham, dia nak guna bahasa Melayu, sahaja aku solat, fardu asar, 4 rakaat, imam kerana Allah Ta'ala. Allah, start Allah, saja, baru dia tidak boleh guna bahasa Melayu.
baru dia tak boleh guna bahasa Jawa, jangan guna bahasa Inggeris, jangan Korea, jangan Jepun, jangan Brazil, jangan orang putih. Sebab start A saja, lafaz takbiratul ihram, sampai memberi salam, keseluruhan bacaan mesti dalam bahasa Arab. Nanti ke depan sikit, kita akan masuk macam mana, apa syarat-syarat pada lafaz takbiratul ihram. Sekarang kita cerita niat kan? Masa bila? Kalau saya tanya, soalan dia ringkas gini. Apa hukum orang yang sebut lafaz niat solat? Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin. Apa hukum dia sebut lafaz tu? Sebelum takbiratul ihram tu dia sebut. Apa hukum dia? Maka hukum dia sunat. Apa tujuan dia? Tujuan dia ialah nak membantu hati supaya ketika takbiratul ihram hati dapat dilintaskan niat solat. Ketiga, kalau kita tidak sebut niat tu, kalau kita sebut melalui bahasa lain daripada bahasa Arab. Contoh, sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Adakah boleh? Jawapan dia boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh, tak ada masalah, boleh saja. Ui, ramai yang jawab tu angkat tangan. Jangan tolak kawan-kawan tepi, sian dia. Ceritanya, maknanya saya nak cerita tu kita faham. Oh, rupanya yang sebut tu sunat. Yang wajib tu niat dalam hati. Kan saya sebut tadi, niat tu rukun qalbi, rukun yang berkaitan hati. Sebutnya sunat. Jadi kalau ada orang, dia datang saja berdiri dekat tempat solat, Allahu Akbar. Kita tak boleh nampak gitu, kita kata, dia ni solat tak ada niat. Kita tak boleh kata tak ada niat semata-mata tengok dia tak ada baca usalli. Tak boleh kata tak ada niat. Sebab niat tadi urusan dekat mana? Urusan dalam hati. Yang penting masa dia takbiratul ihram, dia ada niat dalam hati. Tapi kalau yang salah, kalau orang tu usalli fardal maghribi, yang sebut, dia sebut. Tapi masa Allahu Akbar tak ada niat dalam hati. Yang itu masalah. Sebab yang dalam hati tu hukum dia wajib rukun. Yang sebut hukum dia sunat. Mudah-mudahan macam tu jelas lah, insya-Allah. Insya-Allah lah. Boleh faham ni? Saya sebut sekali je semua mesti faham. Insya-Allah, insya-Allah. Ni ada beberapa orang kita ni, beberapa orang yang ada dalam talian kita, insya-Allah. Baik, tapi untuk bagi tambahan maklumat sikit pada kita, sebab ada sebahagian orang yang mungkin dia tak berapa faham. Dia kata, mana ada niat-niat ni, baca-baca usalli ni tak ada lah. Ini semua tak ada ni. Kadang-kadang ada orang dia kurang faham. Bila dia kurang faham, dia kata, mana ada baca usalli ni. Kita terus je semayang takbiratul ihram, tak ada usalli. Kalau orang yang begini, dia cakap begitu, mungkin dia kurang faham. Kita baca usalli ni ada sandaran dalilnya. Dalilnya apa? Kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, yang mana Rasulullah SAW pernah melafazkan niat haji dengan umrah. Rasulullah pernah melafazkan niat haji dan umrah. Nabi lafaz, Nabi sebut. Dalam hati, Nabi, dalam hati memanglah. Tapi yang sebut, Nabi pernah tak sebut? Pernah. Tapi dalam bab apa? Dalam bab haji umrah. Disebutkan dalam satu hadis, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajja. Labbaika umratan wa hajja. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya beliau bersabda, aku mendengar baginda Nabi SAW mengucapkan labbaika, sahaja aku melaksanakan umrah dan haji. Jadi dia dengar Nabi masa nak mulakan umrah, nak niat tu, labbaika, sahaja aku melaksanakan umrah dan haji. Maknanya Nabi melafazkan niat. Daripada situ ulama kiaskan, kalau dalam bab haji, niat dalam hati tu wajib, rukun, tapi Nabi lafazkan,
maka boleh juga dikiaskan, maka pada solat pun juga boleh. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab beliau Tuhfah, mengatakan usalli ini, yang kita niat usalli sahaja aku solat ni, dikiaskan dalam bab haji sebagaimana yang ditunjukkan, dicontohkan dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang dah terbiasa saja aku solat, niat kita nak mengikut sunnah berdasarkan qiyas kepada bab haji. Siapa yang biasa. Tapi bagi orang yang terus datang, Allahu Akbar, tapi masa takbir ada niat, okey, walaupun tak sebut usalli pun sah. Yang penting dia tahu niat dalam hati. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita masuk kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Kalau kita fikir-fikir kan, banyak daripada perkara yang berkaitan dengan solat kita mungkin dah tahu. Saya pun dulu masa zaman-zaman belajar, sebelum saya ke Mesir, saya tanya kepada satu orang ustazah saya. Saya tanya ustazah, kalau kita belajar ke Mesir nanti belajar apa ya? Dia kata kita belajar solat, belajar wuduk, belajar najis, belajar tentang taharah. Saya kata saya dah belajar tu zaman sekolah rendah dah belajar kat sekolah agama. Zaman sekolah menengah dah belajar. Dia kata, tak. Yang ini belajar juga bab solat tapi lebih mendalam lagi. Belajar juga bab wuduk, fiqh tapi lebih mendalam lagi. Tiba-tiba kita pun tak tahu masa tu kan, belum pernah pergi. Sekali bila kita dah sampai kat sana, ya Allah, rupanya ilmu berkaitan solat ni terlalu banyak. Sampai kita pun tak ada daya yang kuat nak menampung, mengingat semua sekali. Kadang-kadang pun tersilap. Ni yang saya sampaikan hari ni, kalau ada seandainya ada tersilap ke, tak tepat ke, ataupun perkataan saya kurang tepat ke, insya-Allah nanti yang akan datang saya akan betulkan. Kadang-kadang tersilap ataupun terlepas cakap dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Iaitu melafazkan atau menyebut Allahu Akbar. Itu nama dia takbiratul ihram. Takbirlah Allahu Akbar. Tapi ihram maknanya apa? Mengharamkan. Ihram maknanya apa? Mengharamkan. Sebab tu orang yang pakai ihram, yang berihram, ni kain ihram lah. Tapi kalau berniat umrah dan berihram, ihram maknanya dia mengharamkan. Dia sendiri mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan beberapa perkara yang sebelumnya dia boleh buat, tapi start daripada situ niat terus tak boleh buat. Maknanya orang yang niat umrah, dia niat berihram dengannya. Maknanya tadi dia boleh pakai minyak wangi, sekarang tak boleh. Tadi dia boleh pakai songkok, sekarang tak boleh menutup kepala. Tadi dia tak boleh pakai pakaian berjahit, sekarang tak boleh. Maknanya dia telah mengharamkan perkara tersebut dengan sebab dia niat. Itu ihram nama dia. Ihram yang mengharamkan. Okey, sekarang ni takbiratul ihram pula, bukan pakai ihram. Bukan niat umrah berihram. Tapi takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Takbir itu dia mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan tadi boleh makan, sekarang dah tak boleh. Tadi boleh minum, lepas takbir ni dah tak boleh. Tadi boleh bercakap-cakap, lepas takbir ni dah terus dah tak boleh. Itu namanya takbir yang mengharamkan. Sesuatu yang sebelumnya boleh dilakukan, sekarang dah tak boleh. Jadi kalau sebut takbiratul ihram yang mana? Yang mula-mula sajalah. Allahu Akbar. Yang itu je takbiratul ihram. Tapi yang rukuk, yang sujud, yang duduk antara dua sujud, takbir pindah-pindah tu, daripada satu posisi ke satu posisi, kita tidaklah panggil dia takbiratul ihram. Kita panggil dia dengan nama yang lain. Takbir intiqal. Ataupun intiqalat. Ataupun intiqal. Takbir berpindah daripada satu posisi kepada posisi yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kenapa kita perlu tahu dia punya makna sikit-sikit? Kadang-kadang di sebahagian ketika dan tempat, bila kita tahu makna bahasa Arab dia, dia membantu sikit kita untuk lebih cepat faham. Dia membantu kita untuk lebih cepat faham. Takbir itu apa? Membesarkan Allah, bacaan Allahu Akbar. Ihram maknanya apa? Mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan sesuatu yang masa sebelum solat tak boleh buat. Bila start solat,
terus tak boleh buat. Sebelum solat boleh. Makan, minum, bercakap dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qumta ila salati fakabbir." Apabila kamu ingin mendirikan solat, maka bertakbirlah. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baginda Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, baginda Nabi telah bersabda, "Miftahus salati at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Apa makna dia? Pembuka solat itu adalah kebersihan. Orang Islam adalah orang yang menitikkan kebersihan. Dalam banyak kitab-kitab fiqh, biasanya dia bermula dengan kitab taharah. Taharah maknanya menyucikan diri, penyucian. Jadi Islam menitikkan kebersihan. Jadi kunci kepada solat, miftahus solat at-tuhur. Kunci kepada solat adalah bersih, suci. Dan yang mengharamkan, start perkara, banyak perkara yang diharamkan ialah namanya takbir. Itu dia punya border, start. Banyak benda tak boleh buat apabila takbir. Wa tahliluha, kemudian berakhirnya benda tak boleh buat kepada halal semula, boleh makan, boleh cakap, boleh berjalan, bergerak sesuka. Jawapannya ialah apabila memberi salam, at-taslim. Jadi itu salah satu daripada panduan kita yang menceritakan tentang takbiratul ihram. Baik. Ketika mengucapkan takbiratul ihram, kedua tangan akan diangkat dengan cara tapak tangan selari dengan bahu, hujung anak jari selari dengan cuping telinga sebelah atas dan dua ibu jari selari dengan cuping telinga bawah. Kemudian diturunkan keduanya, diletakkan di bawah dada, menggenggamkan tapak tangan di atas pergelangan tapak kiri. Itu sunat lah. Sunat. Allahu Akbar. Bila kita angkat tu, tangan kita menghadap ke arah kiblat. Jari taklah renggang sangat, taklah rapat sangat. Sekadar begitu, ditundukkan sikit bahagian jari hadapan ni, tanda kekhusyukan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu cerita berkenaan dengan takbiratul ihram. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada rukun yang ketiga. Niat sudah, takbiratul ihram sudah, sekarang kita pergi niat kepada rukun berdiri. Berdiri. Tapi sebelum kita pindah kepada berdiri, maka kita tengok sikit faedah yang boleh kita ambil berkenaan dengan tadi niat takbiratul ihram. Apa kata sebahagian ulama dalam kitab Kifayatul Akhyar, ada disebutkan wajib mengucapkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab jika dia mampu. Maknanya orang tu kalau dia boleh berbahasa Arab dengan menyebut Allahu Akbar, kita kena latih dia sebut Allahu Akbar sampai dia boleh. Tapi kalau dah dilatih juga tak boleh juga nak sebut Allahu Akbar. Allah amma. Amma apa awak ni? Allahu Akbar. Allah amma. Dia tak tahu dia orang mana ni. Ni orang jenis tak pernah jumpa orang ni. Mungkin cucu kepada Mowgli agaknya. Wallahu a'lam. Tak tahu dia ni daripada bangsa apa. Sebut akbar pun tak boleh. Maka kalau orang yang memang tak boleh, kata dalam kitab Akhyar, jika tidak mampu, bolehlah dia membaca terjemahan daripada kalimah Allahu Akbar. Tapi konteks moden pada hari ini, insya-Allah. Saya masa zaman saya belajar di Mesir, masa musim panas, kita musafir pergi dekat pengajian-pengajian luar negara, luar negeri tempat lain. Sekali terserempak dengan dua anak muda. Dekat masa tu saya di Lebanon atau Syria, saya lupa. Dia datang daripada China. Dia beli budak muda. Seorang nama Ayub, seorang lagi nama siapa saya tak ingat. Saya jumpa dia daripada China. China tapi Muslim. Dia datang daripada sana, datang bawa satu beg, pergi negara Arab. Lepas tu dia jalan-jalan, dia cari tempat pengajian. Entah macam mana dia sampai kat tempat pengajian kami. Lalu bila kita tanya dia, boleh bahasa Inggeris? Tak boleh. Bahasa Arab? Tak boleh. Lepas tu kita pening, macam mana nak cakap dengan dia? Dia guna bahasa isyarat, gaya-gaya apa semua, kita pun gaya. Dah jadi macam apa bercakap kan? Sekali dia belajar sikit-sikit bahasa Arab, dia cerita,
Rupanya tujuan dia, lepas dah seminggu dua tu dia belajar bahasa Arab, dia kata tujuan dia datang ke situ, dia memang nak belajar bahasa Arab. Jadi dia berani 2 orang datang naik kapal terbang turun, dia dapatkan visa, dapat duduk 2-3 bulan, jadi lah. Yang penting dia dapat belajar bahasa Arab. Dia tak kisah, dia memang survive je. Survive macam tu je. Jadi ketika kami tunjukkan dia, nak sebut silakan dalam bahasa Arab, tafaddal. Tafaddal. Kita nak sebut tafaddal, maka kita sebutlah tafaddal. Silakan. Dia pun sebut tafundul. Saya cakap, macam mana sebut? Tafaddal, tafundul. Tafundul apa? Tafaddal, tafundul. Tafundul. Fundul mana tak tahu ni. Rupanya kadang-kadang dalam satu bangsa tu, mungkin dia tak ada huruf-huruf tertentu ataupun makhraj tertentu yang dia tak ada, jadi dia tak biasa. Dia nak sebut jadi lain. Dekat situ baru saya teringat tentang bab takbiratul ihram. Rupanya mungkin ada satu bangsa yang dia punya bahasa tidak ada huruf yang dekat dengan bahasa Arab. Dia tak sama macam kita tau. Kita mungkin pengaruh orang Arab yang datang ke tanah air, ataupun kita sebut pengaruh tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu penting. Tulisan Jawi. Jadi huruf kita yang bahasa kita ada huruf yang sebanding dengan bahasa Arab. Contohnya kalau ra, r. Kalau mim, m. Yang sebanding. S, sin. Contoh. Walaupun taklah sepenuhnya tepat. Tapi sebanding tu boleh kita bandingkan. Contoh kalau H, ha, huruf H. Contoh. Kalau KH, kha. Contohlah. Sebanding tu ada. Tapi tak semua bangsa memiliki simbol-simbol ataupun huruf-huruf yang sama dengan bahasa Arab. Jadi bila tak ada, contohnya takbiratul ihram tak boleh sebut dalam bahasa Arab, maka bolehlah kelonggaran dia sebut berdasarkan terjemahan, ikut bahasa dia. Tapi untuk konteks sekarang, bila kita ada internet, ada capaian maklumat, insya-Allah biasanya orang boleh dilatih untuk sebut. Okey, baik, kita pergi kepada rukun yang ketiga, iaitu apa? Berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Bila ada sebut dalam solat fardu, nanti ada ceritalah dalam solat sunat berdiri tak jadi rukun. Jadi kalau ada orang dia solat sunat ba'diyah isyak, malah nak bangun dah tahiyat akhir, dia pun sembahyang saja dalam keadaan posisinya duduk, sah. Sah memang sah lah. Cuma sebahagian ulama kata dapat pahala separuh daripada orang yang sembahyang berdiri lah. Rugi tak? Rugilah. Kalau kita daya berdiri, dirilah. Tapi masa bila orang ada guna, mungkinlah orang guna masa solat tarawih lah agaknya. Tarawih kan 20 rakaat kan. 20 rakaat ustaz, saya buat apa? Saya tarawih. Oh, tarawih. Yelah ustaz, tarawih 20 rakaat. Boleh tak saya nak buat berdiri separuh, duduk separuh? Yelah, dia dah tak mampu, ataupun nak rehat sikit, ataupun tak nak terlalu terbeban. Dia buat. Tapi kalau solat fardu, isyak, maghrib, zuhur, bagi yang mampu, maka dia wajib berdiri kerana dia rukun. Mesti berdiri. Okey, baik. Apa makna berdiri? Berdiri betul pada solat fardu yang boleh berdiri dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun dia terpaksa bersandar sedikit kepada sesuatu seperti tembok. Solat fardu di sini termasuk solat fardu yang dilakukan dalam waktu adaan ataupun yang di luar waktu qadaan, ataupun fardu tu fardu kifayah. Sebagai contoh solat jenazah. Allah Ta'ala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hendaklah kamu menjaga solat-solat kamu termasuk dan juga solat pertengahan wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kerana Allah dengan penuh kehambaan dan pengharapan. Jadi berdirilah. Tapi kalau orang yang tak mampu, cerita lain. Tak mampu kerana sakit, tak mampu kerana cedera, tak mampu kerana memang lemah, tak ada tenaga. Maka nanti dia berpindahlah kepada solat duduk. Dulu kan ada seorang sahabat Nabi SAW yang mana terkenal, namanya Imran bin Husain. Ketika mana dia solat, dia mengadu kepada Nabi SAW, kanat bi bawasir. Ya Rasulullah, saya ni ada buasir. Bahasa Arab dia sebut bawasir. Kita sebut buasir.
Itu buasir kan. Orang terkena penyakit buasir, kesian dia. Nak duduk tak berapa selesa, nak berdiri macam tak sedap, nak baring rasa macam tak berapa aman. Kanat bi al-bawasir. Dia beritahu Rasulullah, saya ni ada buasir wahai Rasulullah. Fasa'altun Nabi, maka saya pun tanya kepada Nabi macam mana urusan solat saya. Lalu Rasulullah pun jawab, salli qa'iman. First sekali kamu kena solat berdiri. Fa illam tastati', tapi kalau kamu tak mampu faqa'idan, maka solat duduk. Tak mampu berdiri, solat duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin, tapi kalau kamu tak mampu juga, solatlah di atas. Apa kita sebut ni? Apa nak sebut? Orang sebut apa? Lambung kiri lambung kiri pula. Apa? Lambung kanan. Itu cerita dia. Kalau tak mampu. Baik. Jadi kita tahu, yang penting kita tahu berdiri. Berdiri. Kemudian ada sebahagian ulama bila menceritakan tentang berdiri ni, masa posisi kita berdiri ni sunat, yang mana kita tundukkan sikit kepala kita untuk melihat ke arah tempat sujud masa kita berdiri. Jadi kita takbiratul ihram kan? Dan niat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi masa kita posisi berdiri tu, kita sunat tundukkan sikit kepala, bukan tunduk sangat, tunduk kepala sikit untuk menghadap ke tempat di mana kita akan sujud nanti di tempat di situ. Tanda kita adab berdiri tu, tujuan dia insya-Allah mendapatkan lebih khusyuk dan tumpuan di dalam solat. Sebab tu kalau dalam sebahagian hadis disebutkan, kalau bolehlah tempat depan kita semayang tu, kalau bolehlah jangan ada macam corak-corak lah. Kalau dia plain clear lagi bagus. Tak kisahlah warna apa. Mungkin kain putih ke? Ataupun mungkin kain apa nak cakap kain, apa-apa kain lah. Ataupun sejadah ke apa, tak kisah. Tapi yang terbaik tu dia tanpa ada corak-corak. Sebab kalau ada corak-corak, dulu Rasulullah menghadapi satu pengalaman bila Nabi solat, di depan Nabi tu ada macam kain macam bentuk langsir lah gitu. Bila ada corak-corak tu, lepas solat ke sebelum solat, Nabi minta Aisyah supaya ketepikan langsir tersebut sebab dia mengganggu. Perhatian dalam solat tu terganggu. Jadi kalau sejadah ni, kalau paling cantik kalau dia tak ada corak apa-apa, paling cantik lah. Kalau ada corak pun kalau boleh janganlah berwarna-warni, berbentuk-bentuk sangat. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Kita usahakan macam itulah. Tapi tak kata tak sah solat. Bukan. Ini lebih kepada mengambil langkah, berhati-hati dan mempertingkatkan khusyuk solat. Usaha kita. Itu maksud saya. Sebab kadang-kadang kalau kat corak tu kan kadang ganggu tau. Nampak macam muka teddy bear. Teddy bear mana muncul? Padahal bukan teddy bear tu. Bukan teddy bear. Memang corak bangunan masjid. Tapi mata tu, tu syaitan ganggu. Nampak teddy bear. Kadang-kadang nampak yang seekor yang hidung bulat besar tu. Jadi dia mengganggulah sikit kita punya solat kita. Yang paling baik sekali gitu Allahu Akbar. Kata sebahagian ulama, melihat ke tempat sujud dalam seluruh solat hukumnya sunat, kecuali bagi orang yang berada di hadapan Kaabah, yang betul-betul solat dalam Masjidil Haram depan Kaabah. Ada sebahagian ulama kata sunat kita tengoknya Kaabah. Ada sebahagian kata macam tu sunat tengok Kaabah. Dan ketika mengucapkan illallah dalam dua keadaan ini dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah lah disebutkan begitu. Maknanya kalau orang yang solat dekat sini, Johor, Selangor, Malaysia, selain daripada dalam Masjidil Haram, disunatkan kita tengok tempat sujud. Tapi bila kita solat dalam Masjidil Haram, depan kita ada Kaabah. Dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah, dia menyatakan untuk orang yang solat betul-betul depan Kaabah. Kaabah tu physically ada depan dia, maka dia disunatkan semayang melihat ke arah Kaabah. Tapi yang dalam Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram, di tempat kita ni, ketika mana kita tahiyat akhir, tahiyat awal, maka kita akan ucap asyhadu an la ilaha illallah. Sampai perkataan illallah itu, kita disunatkan melihat ke arah jari kita.
Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pandangan kita ubah ke sini. Tak payah beralih kepala tu. Sampai tertoleh-toleh tak perlulah. Maknanya melihat ke arah jari. Ini dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dalam dua keadaan ini, kata pengarang, sunat melihat Kaabah dan sunat melihat jari telunjuk. Kita kan dalam mazhab Imam Syafi'i kan angkat jari tu masa illallah. Kita tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Illallah. Kita naikkan jari. Jari bahagian hujung ni dikendurkan sikit lah. Itu yang sebagaimana ada dalam kitab-kitab. Baik. Barakallahu fikum. Barakallah. Mudah-mudahan dapat kita faham tentang rukun solat yang ketiga. Iaitu mesti berdiri. Kemudian, apa lagi yang perlu kita highlight kan? Kita akan masuk kepada rukun solat yang keempat. Rukun solat yang keempat. Apa dia? Tadi kan ada 17. Yang pertama niat, selesai. Lafaz, sunat. Dalam hati, wajib. Lafaz dalam bahasa Arab, boleh. Bahasa Melayu, boleh. Jawa, boleh. Yang penting sebelum takbiratul ihram. Start saja A bermakna kita dah terikat dengan hukum. Mesti dalam berbahasa Arab. Baik, mudah-mudahan suara saya dapat didengari. Nur Aini Ahmad. Baik. Cantik. Ui, ini ada soalan luar biasa ni. Jangan susah-susahlah sangat soalan ni. Solat sunat witir. Kalau kita niat nak buat 3 rakaat terus, adakah tak ada tahiyat awal, hanya tahiyat akhir saja? Tahiyat akhir saja. Kalau kita buat solat sunat witir, saya suka masa pengalaman di Janda Baik. Janda Baik kan ada satu ma'had, nama dia Ma'had An-Nur. Ma'had An-Nur tu di bawah seliaan ataupun di bawah bimbingan dan juga asuhan daripada Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Jadi kalau pengajian kadang-kadang bulan Ramadan, dalam tempoh 2 minggu gitu dia buka pengajian untuk orang awam, duduk di situ belajar. Belajar kitab, dengar tazkirah, pagi ada kelas, ini kan. Jadi bila malam kita ada buat solat qiyamul lail dan juga solat tarawih. Jadi lepas tarawih tu solatlah solat sunat witir. Di sana masa zaman tersebut, tahun berapa mungkin dalam 3-4 tahun lepas lah, masa saya pergi tu, dia buat witir 3 rakaat. Terus 3 rakaat dan dibuat tanpa ada tahiyat awal, terus saja tahiyat akhir. Tapi niatnya saja aku solat sunat witir 3 rakaat lah, kerana Allah Ta'ala buat tanpa terus tahiyat akhir. Okey. Nombor 2, boleh tak dalam solat kita berzikir untuk mengelakkan kita daripada lalai? Dalam solat memang dipenuhi dengan bacaan zikir. Kalau macam sujud kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam hati, maha suci Allah yang maha tinggi dengan puji-pujian, maha suci Allah yang maha tinggi dengan puji-pujian. Kita dah baca 3 kali. Tapi imam lama. Imam masih sujud. Kita sujud ni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita dah 3. Tunggu. Imam tak gerak lagi. Kita risau nanti kita jadi lalai, teringat benda lain. Maka kalau kita tambah saja, baca lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dah 5. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dah 6. Tak apalah, kita baca banyak tak apa. Dalam bacaan sunat tersebut, kalau lebih daripada 3, taklah menjadi satu kesalahan. Jadi zikir-zikir itu sudah ada. Memang setiap perbuatan dalam solat, malah perpindahan antara satu perbuatan ke satu perbuatan juga dipenuhi dengan zikir. Itu solat tu. Jadi masa berdiri ada zikirnya. Nanti masa berpindah, Allahu Akbar. Lepas tu bila kita bergerak tu, kalau boleh keseluruhan pergerakan kita tu diisi dengan zikir. Bukan kata posisi sahaja, tetapi berpindah dari posisi ke posisi pun sudah diisi dengan zikir.
Jadi kita isilah seluruhnya dengan zikir. Mudah-mudahan bila kita menghayati maknanya tu menarik kita daripada posisi kelalaian. Allahu Akbar. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok rukun yang keempat. Ada cerita ni, ada satu perkongsian. Jika rakaat kedua kita terlupa nak buat tahiyat awal, perlu ke kita ganti pada akhir solat? Tahiyat awal ni kan hukum dia apa? Sunat. Tapi sunat nanti pecah kepada dua. Satu namanya sunat hayat. Sunat hayat ni sunat. Tapi kalau kita tertinggal, kita tidak disyariatkan dan tidak disuruh ganti dengan benda lain, tak ada. Macam tadi saya baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunat tu. Kalau tak baca, tertinggal, tak ada ganti-ganti, tak apa. Memang tak dituntut untuk mengganti. Tapi ada satu sunat yang lagi satu, namanya sunat ab'ad. Ab'ad ni maknanya kalau kita tertinggal, kita disyariatkan menggantikan dia dengan sujud sahwi. Jadi soalan tadi dia ada tanya, jika rakaat kedua kita terlupa nak buat tahiyat awal, dia naik terus rakaat ketiga, ataupun mungkin kemudian dia terus rakaat keempat, dan dia sembahyang macam biasa sampai tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Sebelum beri salam tu, innaka hamidum majid. Dah selesai tahiyat akhir. Kalau dia baca 4 doa bolehlah. Rabbi a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Belum beri salam ni kan? Belum beri salam, dah selesai tahiyat akhir tapi belum beri salam. Terus dia sujud sebanyak 2 kali. Allahu Akbar. Dia duduk sujud. Sujud tu nak baca apa? Kalau nak baca boleh, tak nak baca, bacaan dia sunat. Nak baca apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh. Tak ingatlah ustaz, tak biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Tak ingatlah ustaz, ya tak payah bacalah. Yang penting sujud. Sujud 1 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Kemudian sujud semula. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dah baca tu. Kemudian sujud semula, tahiyat akhir terus. Bila dah duduk tahiyat akhir, duduk namanya tawarruk. Maka lepas tu nak baca lagi tak tahiyat akhir? Tak payah, tahiyat akhir dah selesai baca. Duduk balik tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tahiyat awal ada diganti. Tahiyat awal tidak diulang. Cuma diganti dengan 2 sujud, namanya sujud sahwi. Sahwi tu maknanya apa? Sahwi, saha yashu tu maknanya lupa. Sujud yang disyariatkan dengan sebab kita terlupa. Okey. Sekarang kita masuk pada barakallahu fikum. Solat sunat duha boleh tak buat 4 rakaat juga tanpa tahiyat awal? Solat sunat duha nanti saya semak. Tapi saya cadangkan solat sunat ni buat 2-2. Tapi 4 saya lupa, nanti saya semak insya-Allah. Dia nak buat solat duha 4 Baik, kalau solat tarawih memang kena 2-2. Solat sunat tarawih memang kena 2-2. Solat sunat duha nanti saya semak apakah boleh atau tidak. Tapi kalau kita laksanakan 2-2, dalam satu hadis disebutkan solat sunat tu masna 2-2. 2-2 Baik, kalau macam solat sunat tasbih boleh, 2-2 boleh, 4 rakaat sekaligus pun boleh. Solat sunat tasbih kan, siapa pernah buat solat sunat tasbih yang kita ada banyak zikir tu. Setiap rakaat 75, 75, 75, 75. Jadi jumlah dia semua sekali lebih kurang 300 tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang itu boleh buat 2-2, boleh buat 4 rakaat. Baik, kita masuk kepada rukun solat yang keberapa ni? Yang keempat Kita dah selesai niat, dah selesai takbiratul ihram, dah selesai berdiri bagi siapa yang mampu. Sekarang, ini rukun yang keempat ni yang perlu diberikan perhatian sebab dia melibatkan bacaan yang banyak, iaitu surah Al-Fatihah. Baik, sebagai catatan, surah Al-Fatihah ni banyak nama.
Banyak nama selain daripada disebut Al-Fatihah. Kadang boleh dipanggil Ummul Kitab. Perasan tak kalau ada orang mulakan majlis, kadang disebut, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab. Ummul tu maknanya apa? Ibu. Ibu kepada Al-Quran. Itu surah Al-Fatihah. Ataupun kadang-kadang kita sebut orang panggil As-Sab'ul Mathani. Sab'u sab'ah. Sab'ah tu maknanya 7. Mathani maknanya yang diulang-ulang. Quran memberikan nama kepada Fatihah 7 ayat yang dibaca ulang-ulang. Masa bila ulang-ulang, kita setiap 17 rakaat tiap-tiap hari, tiap-tiap rakaat kita akan baca surah Al-Fatihah. Itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi surah Fatihah ni banyak makna. Tapi yang masyhur, yang diletakkan nama rasmi dia betul, namanya Al-Fatihah. Surah pembuka. Surah pembuka Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ni surah yang banyak fadilat dia, banyak kelebihan. Dulu ada seorang sahabat Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa namanya ni? Allahumma salli ala Muhammad. Abu Sa'id Al-Khudri. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Sahih Bukhari tu, kalau tak silap saya, dia dihantar dalam satu misi pertempuran oleh Nabi SAW. Lalu dia pergi ke satu misi beberapa orang. Kemudian bila dalam perjalanan balik, ringkas cerita, dia singgah di satu kampung. Maka orang musafir, sahabat-sahabat Nabi ni musafir, pastilah dia memerlukan bantuan, pertolongan ataupun kelengkapan. Lalu dia tegur orang kampung, tuan-tuan boleh bantu tak, kami ni musafir, kami perlu tempat untuk begini kan. Sekali orang-orang kampung tu buat tak layan aja. Jadi sahabat Nabi ni yang sedang singgah musafir kata, orang kampung ni semua tak layan kita, tak apalah, kita duduk je lah tepi jalan sini. Malam tu nak dijadikan cerita, penduduk kampung tu gempar, kecoh. Ingatkan pasal apa kecoh-kecoh gempar dah malam-malam buta ni? Rupanya dia punya ketua kampung di kawasan penempatan Arab kat situ. Rupanya ketua dia malam tu terkena satu binatang sengat. Binatang sengat. Jadi dia sudah sakit. Jadi bila ketua kena, orang sudah kecoh lah. Bila ramai-ramai orang yang berkecoh, yang apa orang kata, panik tersebut, mereka pun berbual sesama mereka, kita tak tengok ke, mungkin ada orang-orang yang musafir yang singgah malam tadi, mungkin ada di kalangan mereka yang boleh merawat. Akhirnya mereka hantar wakil berjumpa dengan kumpulan sahabat Nabi. Dia kata, tuan-tuan ni musafir ni ada tak yang pandai merawat, menyembuh? Ada ketua kami ni sakit, kena binatang sengat. Jadi sahabat Nabi ni pun, yalah, tadi semalam kami minta tolong kamu semua buat tak layan. Sekarang kamu susah, kamu minta tolong. Tapi sahabat Nabi hati bersih, dia pun datang tolong. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini dikatakan dia buat apa? Dia pun baca surah Al-Fatihah. Sekali dia baca dengan izin Allah, tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah, tiba-tiba sembuh. Bila sembuh, maka sahabat Nabi ini dihadiahkan dengan beberapa ekor kambing. Jadi bila dapat kambing, mereka pun gembira, mereka pun bawa balik ke Madinah. Sambil dalam perjalanan tertanya-tanya, boleh ke rakyat kita baca-baca ayat Quran, orang sembuh, dapat upah kambing lah tu. Satu Fatihah, berapa kambing dibagi? Ya Allah, satu Fatihah, itu 2 Fatihah tak tahu, lembu katnya, wallahualam. Tanya kambing. Lalu mereka ragu, ni boleh makan tak boleh makan? Sebelum kita makan, kita kena tanya dulu baginda Nabi SAW. Akhirnya mereka bawa cerita tu kepada Nabi. Setelah dicerita kepada Nabi, lalu Rasul ditanya, Rasulullah, macam mana? Halal tak kita makan? Kata Rasulullah, sikit daripada kambing tu bawalah sini. Maknanya isyaratnya harus. Sebab dia tak mensyaratkan kan. Dia tak kata saya baca mesti bagi kambing. Dia tak cakap syarat. Dia baca saja. Orang nak hadiah, ya terserah, tak ada masalah. Tak ada, ya terserah, tak ada masalah. Sebagai upah ataupun hadiah dengan sebab membacakan ayat Quran. Tapi saya nak cerita ni, antara salah satunya yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Sebab itu kalau kita, contoh kalau ada di kalangan kita, ada orang meninggal. Bila dengar berita meninggal, kita pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sebutkan begitu. Kemudian kita berbesar hati, kita ni bagus kalau menghadiahkan bacaan yang baik Al-Quran untuk orang yang telah meninggal. Dan kita ni dalam mazhab Imam Syafi'i, khususnya kata-kata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh beberapa orang ulama, termasuk Imam Nawawi,
Kata Imam Syafi'i, walau qara'ul Qur'ana kullahu, kalau dia baca Quran untuk orang yang telah meninggal, kullahu 30 juzuk, kana ahsan atau kama qala, itu lebih baik. Tapi untuk kita baca 30 juzuk Al-Quran, mungkin sebahagian dari kalangan kita tak mampu. Tak mampu kerana mungkin tak berapa lancar, tak mampu mungkin dia tidak mempunyai masa yang cukup, tak mampu mungkin dia ada urusan lain. Jadi kita ambil daripada Al-Quran 30 juzuk, ada ibu dia. Ummul Kitab ni cerita dia. Ibu dia. Maka ibu kepada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ni adalah surah yang kebanyakan kita hafal. Daripada situ ulama kata kita ambil barakah. Kalau tak mampu baca 30 juzuk Quran hadiah pada orang yang telah meninggal, maka memadai juga, boleh juga, digalakkan juga kita baca surah. Sebab tu bila ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Itu datang Al-Fatihah tu. Begitu. Tapi kalau dia nak surah lain, boleh tak? Boleh saja. Tengah angkat jenazah, keluar daripada surau Al-Baqarah. Sudah. Bilal jeling kat imam, imam jeling kat Bilal. Bila nak bacanya? Bukan salah Al-Baqarah. Tak salah. Surah Al-Quran mana-mana boleh baca. Jadi Fatihah tu surah. Tapi dalam urusan solat, Fatihah ni melibatkan bacaan. Mesti dibaca dengan betul. Mesti dibaca 7 ayat. Tak boleh 6, tak boleh 4, tak boleh 3. Kalau surah lain, ada orang di masa surah, dia baca sikit aja. Contohnya dia ambil surah Baqarah 2 ayat. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha Allahu ala kulli syai'in qadir. 1 ayat, Allahu akbar. Baqarah 1 ayat pada tempat surah boleh. Boleh. Dia ambil surah ujung saja. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allahu akbar. 1 je ayat ujung-ujung. Boleh saja, sah. Tapi surah Fatihah tak boleh. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Tak boleh. Surah Fatihah dia mesti sempurna 7 ayat. Jadi dia ada syarat dia. Apa syarat dia? Okey, kita tengok sama-sama insya-Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khida' hiya khida' hiya khida' ghairu tamam. Riwayat Imam Muslim. Baginda Nabi bersabda, siapa yang solat dengan sesuatu solat, dia tidak membaca di dalam solat itu surah Al-Fatihah, maka ia cacat, maka ia cacat, maka ia cacat, iaitu tidak sempurna, tidak sah solat dia kalau tidak ada baca surah Al-Fatihah. Okey, baik. Permasalahan. Okey, baik, itu permasalahan. Kita nak sentuh sikit tentang membaca surah Al-Fatihah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma astaghfirullah. Ini bacaan ni boleh kami bacakan sewaktu selepas bacaan rukuk. Selepas bacaan rukuk. Ini mungkin maksudnya i'tidal. Lepas rukuk, kemudian i'tidal. I'tidal ni tak silap saya dalam riwayat beberapa hadis kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ada lebih kurang 11 riwayat bacaan i'tidal. Lepas daripada itu mil as-samawati wal ard. Dan saya tidak hafal ke 11 riwayat tersebut, tapi bacaannya boleh dibacakan. Rabbana lakal hamdu, lepas tu ada sambungan dia sikit, boleh dibacakan. Yang lafaz yang ini nanti saya semak dulu. Kalau dia termasuk dalam lafaz yang memang kita dibolehkan, jawapan dia boleh saja. Sebab ada lafaz ni ditulis sini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma astaghfirullah. Dia nak baca selepas daripada bacaan rukuk. Yang ni saya kena semak dulu. Kalau dia masuk dalam salah satu daripada riwayat yang dibolehkan, jawapannya boleh saja, tak ada masalah. Sebab dia ada lebih kurang tak silap saya 11 riwayat kalau tak silap saya. Bacaan selepas rukuk, iaitu ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Baik, barakallahu fikum. Sekarang ni kita nak cerita surah Al-Fatihah. Berapa bilangan ayatnya? 7 ayat.
Perkataannya, kalimahnya ada 25 dan hurufnya ada 156. Dan surah Al-Fatihah bila kita baca, hendaklah baca secara bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ra kena betul. Dan dalam surah Al-Fatihah ni ada 14 huruf yang bertanda sabdu. Syiddah. Macam ni. Kalimah Allah kan, yang ada dekat belakang saya ni kan ada tanda sabdu tu kan. Jadi kita sebut Allah, Allah. Kita tak boleh sebut Allah, Allah. Tak boleh sebut. Begitu, kita sebut Allah. Sebab sabdu tu, dia mewakili 2 huruf. Dalam surah Fatihah, ada 14 sabdu. Jadi kalau kita hilang satu daripadanya, maknanya kita telah menggugurkan satu huruf. Contoh, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Dia tak boleh Iyyaka. Dia Iyyaka. Sebab ya tu, bila dia bersabdu, seakan-akan dia mewakili 2 huruf ya dalam ya tersebut. Ada 2. Ya pertama bertanda mati, ya kedua berbaris. Jadi digabungkan jadi bertanda sabdu. Iyyaka na'budu. Okey, saya nak baca sikit berkaitan kalau ada orang dia ragu-ragu. Tadi pun ada satu mesej tulis berkaitan ragu-ragu permasalahan. Ragu-ragu membaca surah Al-Fatihah. Ada orang ragu. Okey. Jika ada seseorang yang sedang solat, tiba-tiba dia ragu-ragu. Adakah dia dah baca surah Fatihah ke belum? Okey. Ada 2 keadaan. Jika dia imam ataupun dia solat seorang diri, dan ketika itu dia berada dalam keadaan duduk antara 2 sujud misalnya, maka hendaklah wajib dia terus kembali berdiri dan membaca surah Al-Fatihah. Ada orang tengah sembahyang, dia sembahyang seorang ataupun dia menjadi imam, dia dah duduk. Duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Masa baca wahdini tu teringat, ni rakaat pertama ni. Saya ni dah baca belum Fatihah? Dah baca ke belum Fatihah? Saya ni dah baca ke belum Fatihah ni? Dia ragu-ragu, dia dah baca ke belum? Padahal dia rakaat pertama, dia sedang duduk antara 2 sujud. Maka orang yang macam ni, apa yang perlu dibuat? Hendaklah wajib dia terus kembali berdiri dan membaca surah Al-Fatihah. Maknanya dia terus daripada duduk antara 2 sujud tu, dia terus bangun posisi Fatihah, berdiri, kemudian dia baca surah Al-Fatihah. Dia baca surah, dia masih rakaat pertama, baca surah, kemudian dia rokok, kemudian dia iktidal, kemudian dia sujud, duduk semua, kemudian dia sujud. Maknanya dia sempurnakan rakaat tu. Sebab dia ragu-ragu surah Al-Fatihah ketika mana dia masih dalam rakaat itu. Dia masih dalam rakaat yang pertama. Okey, lagi sekali saya cerita. Saya baca supaya kita bagi tumpuan. Sebab ni surah Al-Fatihah. Kita nak kena bacakan surah Al-Fatihah sebab dia masuk dalam rukun solat. Kita faham step by step. InsyaAllah nanti kita boleh faham sama-sama. Jika seseorang itu dia imam ataupun dia solat munfarid, solat sendiri, seorang-seorang. Okey? Dan ketika tu dia tengah sembahyang, dia tengah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tengah namanya apa? Duduk antara 2 sujud. Dia sedang berada dalam rakaat pertama. Tiba-tiba terfikir, saya ni tadi masa berdiri baca tak surah Fatihah? Dia ragu-ragu, baca tak ni? Saya tak baca. Dia ragu-ragu, surah Fatihah dah baca ke belum? Maka dia tengah duduk antara 2 sujud. Apa yang perlu dia buat? Dia tak boleh kata, tak apa saya tak baca tak apa. Tak boleh. Surah Al-Fatihah tu hukum dia wajib, dia rukun solat. Maka kata pengarang, dia wajib terus kembali berdiri dan membaca surah Al-Fatihah. Jadi duduk tu terus bangun berdiri dan terus baca surah Al-Fatihah. Baca Fatihah, baca surah, baca kemudian rokok, iktidal, sujud dan sempurnakan rakaat pertama, barulah masuk rakaat kedua. Okey, ni situasi yang pertama. Situasi yang kedua, jika dia seorang makmum, dia hendaklah tetap mengikut imam. Tetapi selepas nanti imam memberi salam, dia akan menambah 1 rakaat lagi dengan membacakan di dalamnya surah Al-Fatihah.
Jadi kalau ada orang dia Rabbi ufilli warhamni wajiburni warfa'ni, tapi dia makmum kena ikut imam. Jadi dia seorang je lupa baca Fatihah tadi. Rupanya tadi sembahyang dia solat tadi, orang lain baca Fatihah, dia berangan. Jawapannya ialah dia kena follow juga apa perbuatan imam. Nanti imam dah bagi salam rakaat keempat, dia pun rakaat keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dah bagi salam. Dia ni zahirnya sama solat 4 rakaat dengan imam, tapi ada 1 rakaat dia tidak baca Fatihah. Maka untuk dia ni masih 3 sebenarnya. Jadi dia nak buat apa? Dia pun imam beri salam, dia masih solat yang sama, bukan solat yang baru. Dia pun bangun, dia berdiri tambah 1 rakaat, yang mana di dalamnya ada surah Fatihah. Jadi yang ben tu 1 rakaat ben. Kerana 1 rakaat tadi dia ragu-ragu, dia tak baca surah Al-Fatihah. Kita nak cerita panjang berkaitan Fatihah ni, menarik. Dia ada hubung-hubung kait dengan perkara-perkara yang lain. Tetapi tidaklah bermaksud kita akan cerita semuanya pada tengah hari ini. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang, kita akan bawa perbahasan kita dan perbincangan kita dalam pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi saya harap siapa yang telah memberikan komitmen, yang telah memberikan kerjasama, yang telah share, yang telah like, yang telah tag nama kawan-kawan, mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita pada pagi ini adalah perbincangan yang segar, perbincangan yang bermanfaat, yang menambah kefahaman kita dalam urusan agama. Dan saya fikir itulah yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang dapat hadir secara dalam talian. Saya doakan mudah-mudahan sempena dengan bermulanya besok PKP, kita sama-samalah menjaga diri kita masing-masing. Saya doakan semua kat sini mudah-mudahan terpelihara daripada wabak. InsyaAllah, amin. Dengan berkat ilmu, berkat amal soleh, berkat Al-Quran, berkat baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan semua sekali terpelihara. Dan jangan lupa untuk like, untuk share page yang sedang diikuti ni. Mudah-mudahan insyaAllah yang lain ramai dapat manfaat insyaAllah. Jadi kita berhenti dahulu pada rukun yang keempat, dan insyaAllah kita akan sambung membicarakan tentang berkaitan solat, bermula daripada rukun yang keempat, surah Al-Fatihah. Jadi bagi menutup majlis kita pada pagi ini, mudah-mudahan sama-samalah kita menadah tangan, merendahkan hati kita, menyantuni dan juga menambahkan khusyuk jiwa kita, untuk kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati majlis kita pada pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, jazakumullah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.